kali kedua dalam tajuk lukisan perspektif ni. Okey, saya nak tunjukkan, saya nak lakukan tunjuk cara demonstrasi bagaimana kita nak melukis lukisan perspektif dalam latihan 3 buku kerja kamu. Okey, so ini dia menunjukkan sebuah rumah pada pandangan atas dan pada pandangan hadapan. Okey, dia bagi yang mana rumah tersebut menyentuh SG, satah gambar, ada garisan ufuk dan GB, dan dia telah bagi TS, titik station. So bila soalan perspektif ni, yang pertama sekali yang perlu kamu buat adalah tentukan di mana titik lenyap dia. Okey, so nak tentukan titik lenyap dia, yang pertama sekali, okey, ambil sisi pandangan atas, okey, dan selarikan pada TS. Dapat satu. So garisan tersebut pastikan dia memotong dua garisan ni, SG dengan GU. Satu lagi, ambil sisi pandangan atas, okey, gerakkan ke TS. Okey, so dapat satu. So apa yang berlaku, garisan yang bersilang pada SG dia turunkan tegak 90 darjah. Okey, so ni saya labelkan sebagai TL1. Okey, yang sebelah ni pun sama. Okey, saya labelkan dia sebagai turunkan, dan saya labelkan dia sebagai TL2. Okey, so bila dapat yang ni pada titik TS, itu titik station, buat satu garisan ke pandangan atas, setiap bucu pandangan atas. Satu. So ambil tinggi objek, iaitu titik yang menyentuh SG, tegakkan dia. Okay, so ni adalah garisan tinggi. Okay, untuk dapatkan tinggi dia, refer pada pandangan hadapan, unjurkan ke garisan tinggi. Alright. Okay, so bila kita dapat ni, okay, automatik katakan kalau katakan saya labelkan ni sebagai 1, ni 2. So pada pandangan atas, so sini adalah 1, so sini adalah 2. Dan pada pandangan hadapan, automatik saya akan dapat so sini adalah 1 dengan 2. So sekarang ni, kalau kita nak cari di mana titik 1 dengan 2, tinggi 1 dengan 2 pada garisan tinggi, perlu tarik ke TL1. Okey, dia tarik ke TL1. So di mana kedudukan 1? So 1 tadi kita tarik ke TS, yang bersilang pada SG, dia akan turun secara 90 darjah. Okey, belakang pun sama. Okey, so kalau saya hitamkan untuk pemahaman kamu, kalau saya hitamkan, so saya akan dapat, so sini adalah 1 dan so sini adalah 2. Okey, right. Katakan saya nak cari nombor 3, ni 3 dan ni nombor 4.
Okey. So apa yang perlu kita buat? Okey, kalau saya unjurkan so sini adalah 3. So sini adalah 4. Okey, gasan tinggi dia. Okey. 3 dan 4 jangan jatuh. Okey, 3 tadi kita tarik dari sini. Okey. So kita akan dapat susnya adalah 3 dan susnya 4. So kita tambahkan dia. Okey. So okey. Now, katakan saya nak cari nombor, okey, 3 4 sudah ada. Katakan saya nak cari nombor 5. Susnya adalah nombor 5. Okey. Katakan saya nak cari nombor 5. So sekarang ni 3 sudah ada. So 3 kalau nak cari 5, 3 akan pergi kepada TL. Kalau kita unjuk 3 akan pergi ke TL. Okey, begitu juga 1 dah ada. 1 akan pergi kepada TL2. Okey, bila kita tarik ke TL2, yang bersilang ni automatik adalah nombor 5. So kita boleh hitamkan dia. So dia akan dapat bahagian bawah. Okay, now katakanlah, okay, saya nak cek tinggi ni. Katakan ni 5 dah ada. So ni 6, ni 7. Okay, so sekarang ni kalau kita refer pada pandangan hadapan, 6 dan 7 kat sini, dan 6 dengan 7 pada pandangan, pada gasan tinggi saya tahu kat sini adalah 6 dengan 7. Okay, ni gasan tinggi 6, 7. Tapi masalahnya 6 dengan 7 berada kat bahagian belakang, bukan kat gasan tinggi ni. So sekarang ni tinggi 6, 7 akan pergi ke TL1. Okay, so automatik kita akan dapat solusi adalah nombor 6 dan solusi adalah nombor 7. Okay, dan kita boleh hitamkan dia. Alright. Okay, bila 6 dah ada, 7 dah ada, katakan nombor 8. Nombor 8, 5 dah ada. Okay, so sekarang ni 6 kita tarik ke nombor, ke TL2. Okay, so sekarang ni kalau pada pandangan atas, 8 ni kat sini, 8. So jom akan turun. Automatik kita akan dapat solusi nombor 8. Okay, kita dapat nombor 8. Okey, kalau kita nak cari juga nombor 8, nombor 9. Okey, 9, 8 kita ada. So 8 unjurkan ke TL1. So dapatlah nombor 9. Okey, alright. So sekarang ni kan kita nak cari, katakan saya nak cari nombor 9. Okey, ni nombor 10. Okey, katakan saya nak cari nombor 10 yang ni. Okey, dan nombor 10 pada pandangan atas yang ni nombor 10. Dan pada pandangan hadapan nombor 10 yang ni. Okey, kalau kamu faham, okay, sebenarnya kan kalau kamu faham 10 ni kan, 10 ni
kita okey, dalam lukisan perspektif sebenarnya kita letak kotak dia macam lebih kurang macam ni lah. Okey, nombor 10 dia bukan berada pada satah yang ni, kat sini nombor 10. Nombor 10 bukan berada kat sini. Okey, bukan. Okey, kalau dia kotak nombor 10 bukan berada pada dinding dia. Nombor 10 dia berada di tengah-tengah. Ini nombor 10. Kalau kamu boleh bayangkan, nombor 10 yang ini dia bukan berada pada dinding kotak kita. Ini kotak. Nombor 10 dia berada di tengah-tengah kat sini, di dalam. So sekarang ni kalau kita tarik ke TL1 macam ni, kalau kita kata nombor 10 kat sini, adalah salah. Sepatutnya nombor 10 berada di dalam kotak tersebut. Okey, now sebenarnya nak mudah untuk nombor 10 ni, apa yang kita buat okey, saya nak tunjukkan satu kaedah. Nombor 10 ni panjangkan dia sampai kepada SG. Okey, kalau saya gunakan permerah, panjang SG. Okey, panjangkan dia sampai SG, dia akan dapat dekat sini. So itu adalah garisan tinggi dia. Okey, tegakkan 90 darjah. Okey. So nombor 10 tinggi tadi kita panjangkan. So dia akan kena kat sini, tinggi nombor 10. Okey. So yang ini akan tarik ke TL2. Okey, tarik ke TL2 dan nombor 10 akan turun. Okey, akhirnya kita akan dapat, so sini adalah titik 10. So baru boleh gariskan dia. Okey, sudah akan dapat ke dalam. So nombor 10 ni pula dia akan pergi kepada nombor 11. Katakan 11. So 11 ini adalah ini. Okey, so dia akan tarik. So nombor 11 akan turun. Okey, pada kena kat SG. So sini adalah nombor 11. Sudah boleh hitamkan. Alright. Sama juga okey. Alright, so sekarang ni kalau kita nak okey, katakan ni 11, ni nombor 12. Nombor 12 kalau kita, saya tulis ni ada nombor 12. Nombor 12 ni berada pada dinding kotak. So kalau saya refer kat sini, okey, nombor 12 ni dia berada pada dinding kotak. Kat sini nombor 12, bukan kat dalam. Okey, so sekarang ni kalau kita refer ni, kita tarik, yang ni adalah TL2. So dia berada pada garisan unjuran TL2. So sekarang ni tinggi di mana? Okey, so ni tinggi dia. Pergi kepada TL2 dan nombor 12 akan turun. So dia akan kena ke sini. So sini adalah nombor 12. So boleh hitamkan lah, 9 akan tutup nombor 12. Okay, katakan ni 13. So 13 berada kat sini. Okay, terus ni ini. Sudah aku dekat sini. So stop nombor 3. So kalau kita nak cari nombor 12 dan dia katakan dia nombor 14. So 14 kat sini. Okey, 12 dah ada. So just tariklah ke TL1. Okey, and then 14 akan turun.
terdapat resolusi nombor 14. Kita sambungkan dia. Okey. So sekarang ni kalau kita nak cari ni, okey, katakan ni 14, ni 15. So 15 ni, so sini adalah 15. Okey. So 15 yang 8 dah ada. So just tarik. So 15 akan turun. Sudah kan dapat. Alright. So selesai untuk melukis, untuk mendapatkan lukisan perspektif bagi latihan kita kamu. So dalam latihan ni sebenarnya saya nak menerangkan bagaimana penggunaan ni garisan tinggi ni untuk dapatkan tinggi dengan tepat bagi permukaan yang condong ke bahagian dalam. Okey. Okey. So selamat mencuba untuk latihan 3 kamu.